Kesilapan yang sering dilakukan umat Islam ketika beribadah puasa. Bersama saya, Ustaz Syahriman bin Abdul Rahman, Pengetua Maktab Rendah Sains Mara Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uqaddimukum bi tahiyyatit thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesilapan di bulan Ramadan. Pada khidmat saya, kita bolehlah mengatakan bahawa objektif ataupun sasaran yang perlu dicapai oleh Muslim khusus di bulan Ramadan ini pada dua yang terutama, iaitu takwa dan keampunan. Perihal objektif, takwa telah disebut dengan jelas dalam ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Manakala objektif mendapatkan keampunan, ternyata dari hadis sahih tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi doa yang perlu dibaca tatkala sedang mendapat Lailatul Qadar. Maka doa ringkas yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, kemampuan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala Ramadan kerap kali tergugat akibat kekurangan ilmu dan kurangnya pemerhatian umat Islam. Antara yang dapat saya maksudkan di sini ialah yang pertama, makan dan minum dengan bebas setelah batal puasa dengan sengaja, bukan kerana uzur yang diterima oleh Islam. Perlu diketahui bahawa sesiapa yang batal puasanya dengan sengaja tanpa uzur, seperti mengeluarkan mani secara sengaja, merokok, makan dan minum, ia dilarang untuk makan dan minum atau melakukan apa jua perkara yang membatalkan puasa yang lain sepanjang hari itu. Fiqh As-Siyam Al-Qardawi, halaman 112. Ianya dikira denda yang pertama baginya selain kewajipan menggantikannya kemudian. Keadaan ini disebut dalam sebuah hadis, artinya sesungguhnya sesiapa yang telah makan itu batal puasa, hendaklah ia berpuasa bagi waktu harinya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, makan sahur di waktu tengah malam kerana malas bangun di akhir malam. Jelasnya, individu yang melakukan amalan ini terhalang dari mendapat keberkatan dan kelebihan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ianya bercanggah dengan sunnah baginda, itu sahur. Sahur itu sendiri dari sudut bahasanya adalah waktu terakhir di hujung malam, di mana para ulama menyebut waktunya adalah 1/6 terakhir malam dalam Awanul Ma'bud jilid yang ke-6. Imam Ibn Hajar menegaskan melewatkan sahur adalah lebih mampu mencapai objektif yang diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rujukan dalam Fathul Bari jilid yang ke-4. Permasalahan yang ketiga, bersahur dengan hanya makan dan minum sahaja tanpa ibadah lain. Ini satu lagi kesilapan umat Islam. Waktu tersebut pada hakikatnya adalah antara waktu yang terbaik untuk beristighfar dan menunaikan solat malam. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang mukmin, yang artinya, dan ketika waktu-waktu bersahur itulah mereka meminta ampun dan beristighfar, dalam surah Az-Zariyat ayat ke-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wabil asharihum yastaghfirun, dan selalu memohonkan
ampunan di waktu sebelum fajar. Yang keempat, menunaikan solat witir sejurus selesai tarawih. Menurut dalil-dalil yang sahih, waktu yang terbaik bagi solat witir adalah penutup segala solat sunat di suatu hari berdasarkan hadis. Artinya, jadikanlah solat sunat witir sebagai solat kamu yang terakhir dalam satu malam. Rujukan Fathul Bari surat 936. Sememangnya tidak salah untuk melakukan witir selepas tarawih. Cuma sekiranya seorang itu yakin akan kemampuannya untuk bangun bersahur dan boleh melakukan solat sunat selepas itu, maka adalah lebih elok ia melewatkan witirnya di akhir malam. InsyaAllah bersambung lagi di siri akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.